Okay, kejap saya ulang balik semula. So today we will learn how to write a report, cara untuk tulis laporan. Okay, so language must be formal, bahasa mesti rasmi, formal. Okay, and the format kita mesti ada title iaitu tajuk. And also reported by. Reported by ni maksudnya nama penulis, ditulis oleh siapa. Okay, so next we go to the sample question. Okay, so let's write the report. So, kamu nak tulis pasal apa dalam report ni? Kita nak tulis pasal camp bahasa Inggeris kan? Okay, so that is a suitable title. Itulah tajuk yang sesuai. Kita nak tulis tentang English camp. Okay, so your title will be English camp. Okay, tulis je tahun ni. 2021. Okay, done. Dah ada tajuk. Now, we go to the first paragraph. Okay, we go to the first paragraph. Okay, for the first paragraph, you should write the background info. Macam kita tulis review hari tu. Okay, so dia tak ada pendahuluan tau. Okay. Okay, pendahuluannya kamu kena beritahu pasal general info ya. Macam tajuk tu memang kena letak tengah-tengah. Tajuk memang selalu dekat tengah. Oh, okay. Untuk report dia ada banyak ni tau. Dia ada, saya pernah nampak dia ada 2 format. Kita pergi yang pertama ni dulu. Lepas tu kita pergi format yang kedua. Dalam kelas seterusnya lah. Alright. So untuk yang ini tajuk memang di tengah. Okay, so we go to general info. Untuk pendahuluan, kamu letakkan info tentang English camp ini. Okay, so what you can write. Okay, semasa cuti sekolah, during the last, cuti sekolah apa? School holiday. Very good. Okay, school holidays. Last ni maksudnya yang lepas. Okay, yang baru-baru ini. During the last school holidays. So, siapa yang menganjurkan camp ini? Siapa yang anjurkan? Kalau dia dah tulis dah, ada persatuan atas tu. Siapa yang menganjurkan camp English camp? English Language Society. Very good. Okay. English Language Society. Okay, menganjurkan, you can use the word organize. Tapi sebab dah lepas, kita tambahkan di dekat belakang. Okay, menganjurkan apa? Menganjurkan sebuah camp bahasa Inggeris and English camp. Okay, then. Okay, dah tahu dia anjurkan oleh siapa. Lepas tu kita nak, apa lagi general info yang kamu boleh letak? Kita nak siapa penganjur dia. Okay. Cikgu lupa kita kena plan dulu. Okay. Kita ada siapa penganjur, organizer. Lepas tu, kita nak ada, okay, tarikh bila, the date. Bila diadakan. Okay, and also time. Okey, lepas tu siapa yang menyertai? Siapa peserta? Peserta bahasa Inggeris kita panggil participant. Participant satu peserta, kalau ramai dia jadi participants. Okey. Okey, so organizer dah. Siapa anjurkan kita dah tahu siapa. Okey, now kita pergi pada date. Okey, katakanlah dia buat okay, sorry. Lagi satu, lupa. Kalau ada masa, mesti ada tempat. Mana nak letak tempat ni? Okay. Place. Dekat soalan ada tak dia tulis place? Dekat mana dia adakan? In school. Okay, school bahagian mana kita nak? Bahagian mana yang sesuai untuk buat camp?
Kalau dekat sekolah. Dewan. Yeah, very good. So dewan in English? Hall. Okay, very good. At the school hall. Okay. So, camp itu diadakan di dewan sekolah. Okay. The camp. Okay, diadakan you can use was held. Okay, diadakan di dewan sekolah. At the school hall. Okay, at the school hall. Okay, kalau tarikh pada, kalau pada untuk tarikh kamu gunakan on. Okay, on. Sekarang bulan apa? Okay. Tapi sekarang memang tak ada camp apa-apa kan? Tak boleh buat kan? Never mind. On 15 to 16 July 2020. Okay, so terus pergi pada time. From dari pukul berapa hingga pukul berapa? From 8 a.m. dari pukul 8 pagi to 4 p.m. Okay. So dah ada 2 ayat. Kita dah tahu siapa penganjur, dah ada masa, tempat, masa, tarikh dan tempat. Okey, sekarang kita nak pergi pada peserta. Agaknya siapa adalah peserta? Berapa orang? Kalau kamu buat camp, berapa peserta yang kamu rasa sesuai? Takkan nak ambil 100 terus. So, berapa bilangan yang sesuai untuk camp peringkat sekolah? 60 kot. 60. Okey, kat sekolah kita besar kan? Okey. Ada 60 peserta dari, kita ambil peserta dari kita punya kelab sendiri lah kan. Ada 60 peserta dari kelab bahasa Inggeris yang menyertai English Camp ini. Okey. Okey, ada. Ada apa ada in English? Ada. What is it? Untuk start ayat teacher? Ya. Apa Has. Itu yang cikgu nak dengar. Itu kesalahan yang kita selalu buat. Okey, bahasa Melayu ada. Okey, kita guna untuk macam dua fungsi. Okey, satu, okey, has have. Has have ni kan maksudnya ada kan. Saya ada sebiji bola. I have a ball. Okey, ada seekor kucing di situ. Have a cat there. Okey, kalau pasal kepunyaan, dia ada apa, mereka ada apa, students ada apa, betul, gunakan have. Tapi kalau pasal kita nak nyatakan ada benda berlaku di sana, okey, ada pasal fakta, okey, have tak boleh guna dekat sini. Walaupun kita bahasa Melayu kita gunakan ada. Okay, so awak kena pilih sama ada nak gunakan there is ataupun there are. Tengok lepas tu, satu ke banyak? Kalau a cat, satu ke banyak? Satu. Satu, so awak gunakan is ataupun are? Is. Okay, so ayat awak kalau nak kata ada seekor kucing dekat sana, there is a cat there. Kalau awak kata have a cat there, it is wrong. Okay, have untuk ada tapi ada untuk pasal kepunyaan. Saya ada sebiji bola. So kalau nak cakap pasal ada yang pasal kita nak terangkan pasal fakta ataupun situasi, kena gunakan there is ataupun there are. Lagi-lagi untuk format report ni. Sebab dia adalah formal. Okay, so harap boleh faham lah. Itu yang paling ringkas saya boleh fikir. Okay, so ada 60 peserta. So there is ataupun there are? There are. Very good.
There are 60. Okey, saya kata tadi untuk peserta boleh gunakan perkataan participants. Okey. Participants. Okey. From, dari mana participant ni datang? From English Language Society. Yang menyertai kem bahasa Inggeris ini. So, yang selalu kita boleh gunakan that. Okey. Tapi untuk that boleh guna untuk orang juga. Tapi kalau lebih sesuai, yang untuk orang kamu gunakan who. Okey. Yang menyertai, who join, dah berlaku so kena tambah ed. Okay, who joined the English camp? Okay, so we have finished with the first paragraph. Diam. We have finished with the first paragraph. Kita nak beritahu pasal general info. So, yang ada ni tolong salin dekat dalam buku. Yang general info ni pun kamu tulis sekali dalam buku kamu. Okay, selitkan juga supaya kamu boleh rujuk kemudian. Okay, kalau dah siap salin nanti tolong angkat tangan. Jangan lupakan tajuk ya. Diam. Astu. Okay, Hazmatul and Damia finish. Diam. Okay, so Luqman and Fauzan finish? Almost. Okay, Fauzan done. Alright, so everyone's done. Okay, let's continue. So, hey, the first paragraph we talk about the general info tentang topik yang kita tulis. Oh, okay. Dah habis. Wait. Malas lah. Okay, next. We go to the second paragraph. So, second paragraph kita, sebab kita beritahu pasal English camp kan, so kita terus masuk pada activity. Okay. Tapi sebab report ni, dia macam kamu ceritakan balik tau. Okay, so kita start dari awal. Okay, contohnya pada pukul 8 pagi, peserta berkumpul di mana. Lepas tu apa berlaku, lepas tu kamu masuk pada aktiviti yang diadakan. Cikgu rasa kan 1 hari dah cukup kot, tak payahlah 2 hari. Okay, ni lah. Okay, kamu padam yang 16 tu, kita 1 hari je dah cukup. Okay. So the camp was held at the school hall on 15 July 2020 from 8 a.m. to 4 p.m. Okay. 1 hari, 1 day is enough I think. Alright, so pada pukul 8 pagi, so kalau pada untuk hari tadi kita gunakan on. Alamak. Okay, pada untuk hari kita gunakan on. Okay. Kalau pada untuk masa kita gunakan at. Okay.
So, pada pukul 8 pagi at 8 a.m., okay, semua peserta berkumpul di hadapan Dewan Sekolah. Okay, can you translate that into English? Semua peserta, semua? Every participants. Okay. Semua ke setiap? Oh, Kan All lain kan? participants. Okay, semua kita gunakan all. Every pun boleh. Okay, tapi kalau nak gunakan every, kejap Kalau awak nak gunakan every boleh. Okay, contoh saya gunakan every. Participant tak boleh ada S. Sebab every ni setiap. Setiap ni maksudnya satu. Okay. Kalau awak nak kata setiap pelajar pun sama. Every student. Bukan every students. Okay, so jadi lepas. dia buang S je ke teacher? Yes. Kalau nak Oh. gunakan every, tak boleh ada S lepas tu. Okay, so untuk kali ni saya nak gunakan all. Okay, all participants berkumpul. So what is berkumpul? Berkumpul start with G. Gather. Very good. Okay, gather. Tapi sebab kita dah ceritakan benda yang dah berlaku, report kan laporan benda dah berlaku. So we have to use past tense. Okay, gather di hadapan. Di hadapan, in front of. Dewan sekolah. The school hall. So, untuk kalau ada aktiviti sekolah, siapa yang akan berucap? Siapa yang akan berucap kalau ada aktiviti sekolah? Kamu dah lama tak ada aktiviti sekolah? Headmaster. Okay, Pengetua. Headmaster untuk kalau macam sekolah rendah. Okay? Untuk sekolah yang kamu lah kan sekolah tinggi, sekolah menengah, okay, kita gunakan perkataan principal. Maksud dia sama. Tapi kat Malaysia, biasanya sekolah rendah dia gunakan gelaran headmaster. Sama je guru besar. Okay, kalau kat sekolah menengah, dia gunakan pengetua ataupun principal. Okay, jangan salah pula. Principal ada dua tau. Okay. Principal yang ini, pengetua. Okay. Prinsipal yang ini, prinsip hidup. Selalu kita guna untuk prinsip dia lah, prinsip lah. Prinsip seorang tu, dia punya pegangan macam mana. Okay, so kita gunakan yang pertama. Okay, pengetua memberikan sebuah ucapan ringkas. Okay, the principal. Kita ada gunakan the sebab principal ni seorang je yang ada dekat sekolah. Okay, dia hanya satu-satunya di situ. Okay, so the principal memberikan, beri, give. So past tense dia adalah give. Give a speech. Okay, memberikan ucapan. Okay. Lepas tu? Okay. Lepas tu dia bahagikan kepada grup. Okay. So the orang yang menguruskan ni kita panggil apa Ahli persatuan. Persatuan bahasa Inggeris tu lah kan. Okay, kat sini dia tulis the committee members. The committee members. Kalau committee members ni maksudnya kita ada program, kita ada orang yang menguruskan program itu. So, ahli-ahli pengurusan untuk program tu kita panggil committee members. Okay, dialah yang membantu memastikan program tu berjalan lancar. Okay, the committee members. Okay, ahli persatuan itu okay, membahagikan peserta kepada kumpulan-kumpulan. Okay, bahagi. What is bahagi in English?
start with D. Okay, divide, membahagikan. Okay, divided the peserta tadi apa perkataannya? Participants. Very good. Participants. Very good. The participants into beberapa group. Beberapa, you can use the word several. Ataupun kamu selalu guna some. Okay. Several groups. Okay. N. Lepas bagi group, buat apa Berkenalan. Jalan pergi mana? Berkenalan. Okay, so lepas bagi group, kalau camp bahasa selalu ada kita panggil language game. Macam language game macam Scrabble, spelling, storytelling, apa lagi? Yang teka perkataan berdasarkan gambar tu kita panggil charade. Okay, so mereka buat kejap into several groups. Mereka main lah. Okay, they play. Boleh tak? Boleh lah. Okay. Play a game. They play a game. Not only one game, sebab Permainan. ada several group. Dia macam kumpulan ni main ni, kumpulan tu main tu. Okay. Oh, They played. Okay, mereka main. Several ke? Several dah guna. They played some lah. Okay, some. Okay, language game ni memang biasalah kalau dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun ada juga. Okay, so setiap bahasa dia ada permainan dia sendiri. Okay, language games. Such as. Okay, so language games such as tadi saya kata Scrabble. Scrabble kamu tahu kan yang susun-susun, dia macam apa? Sahibah. Sahibah versi bahasa Inggeris. Such as Scrabble, spelling. Okay, untuk bahasa Inggeris ada game spelling. Okay, game untuk eja. Dia kasih perkataan, kamu eja. Kita panggil spelling bee. I don't know where the bee come from. Okay, and next we have charade. Okay. Charade ni kamu teka perkataan berdasarkan gambar ataupun orang tu yang berlakon. Alright, so we have the language game. So lepas dah main language game tu, mereka makan tengah hari. So after that, selepas itu, okay, selepas itu, so ingat ini pun salah satu penanda wacana. Sebab dia menunjukkan kesinambungan. Okay, selepas itu, mereka makan makanan tengah hari. They had lunch. Okay, kalau makan untuk makanan tengah hari ke breakfast ke, kamu boleh gunakan had ni datang dari perkataan has ataupun have. Tapi sebab dah berlaku, kita gunakan had. So kalau kamu nak kata saya makan breakfast, I had lunch this morning. Okay, saya nak makan breakfast, I want to have breakfast. Okay, so ingat untuk makan tengah hari ke, makan malam ke, dinner, breakfast, lunch. Okay, you can use has, have. Kalau dah lepas, gunakan had. Okay, so they had lunch. Okay, so I think that's all for the second paragraph. Okay, kita dah ada satu aktiviti, language games. Okay, salin dulu untuk perenggan kedua. Kalau dah siap, sila angkat tangan.
Okay, so untuk, saya lupa nak letak dekat yang kelabu ni. So untuk yang perenggan kedua ni, kita dah mula menjawab soalan iaitu activity 1. Okay, kita nak spend dua perenggan lah untuk activity. Okay, so this is the first activity. Okay, okay, next. Semua dah kan? Fauzan dah siap? Belum. Belum, okay. Okay, so next we will have activity 2. Lepas lunch dia orang buat apa pula? So, kamu rasa apa yang mereka sesuai buat aktiviti lepas makan? Apa aktiviti lagi yang sesuai untuk camp bahasa? For language camp. Lu mesti ada apa? Permainan game dah main. Okay, selalunya dia akan ada macam projek untuk peserta tu buat dalam kumpulan. Okay, so sebab language kan, so mestilah guna bahasa. So, apa kata kita suruh peserta tu dia buat drama. Dia persembahkan drama. So, sebelum dia persembahkan drama, mesti ada skrip. Dia kena tahu nak cakap apa. So, kita suruh peserta tu dalam kumpulan lagi, kita suruh dia buat skrip. Lepas tu, dia berlakon. Okay? Boleh tak? Luqman, okay tak tu? Okay. Boleh lah. Okay. So, now we go to activity 2. Okay, tulis kat atas ni. Activity 2. Alright. Kita dah guna after that. Lepas tu, they had lunch. Okay, selepas rehat yang pendek, sebab dah makan kan mesti ada rehat kan. Okay, after a short break, okay, after a short break, selepas rehat yang pendek, okay, peserta diberikan grup baru. Okay, the participants peserta diberikan. Okay, diberikan, selain divided into group tadi, kamu boleh gunakan were assigned. Okay, diberikan. Were assigned to new groups. New groups untuk aktiviti seterusnya. For the next activity. Sebab kita tengah beritahu pasal aktiviti kan, kamu masukkan je perkataan aktiviti ni. Okay. For the next activity. So apa next activity? Drama apa Drama je lah kan? Drama acting. Boleh lah. Okay, drama acting. Okay, sebab kita nak dia berlakon. Okay. So, mereka akan bekerja sama-sama untuk tulis skrip. Tu. Mereka kena bekerja sama-sama untuk tulis skrip. Mereka bekerja bersama. Work together. Very good. So work also. Kalau tulis laporan jangan lupa. Kalau kamu tengah ceritakan pasal apa yang dah berlaku, you have to use past tense. Kena tambahkan ed. Okay. They work together to write a script.
Okay, to write a script dan berlatih. What is berlatih in English? Practice. Okay, they work together to write a script and okay, awak tengok kalau ada dua kata kerja disambungkan dengan perkataan and. Apa kata kerja yang pertama dalam ayat ni? Write. Okay. Kenapa tak ada past tense untuk write? Sebab ada to dekat depan dia. Lepas tu mesti kata dasar. Tak ada apa-apa imbuhan, tak ada apa-apa perubahan. Okay. So lepas kata kerja yang lepas and pun mesti kata dasar juga. Okay. They work together to write a script. Jangan. To write a script and practice. So yang ini pun jangan ada apa-apa perubahan. Kita kena ikut kata dasar macam write tadi. Okay. To write sorry. Practice ni salah. Kena S. Okay. And practice. Dalam masa 2 jam. Within ni maksudnya dalam masa within 2 hours. Teacher, Yes? saya tak pernah dengar practice guna S. Okay, tak pernah dengar Ha. Apa? Okay. Sebab practice dengan practice. What is the difference? Okay. Sekarang ni yang kita nak gunakan, awak tengok dekat jawapan dia. Dia tanyakan what is the difference between practice and practice. Okay. In Australian and British English, awak nampak tak yang saya baca ni? Nampak? Nampak Okay. Practice yang ada guna S is the verb, adalah kata kerja. Yang kita guna sekarang ni adalah British Okay. Practice adalah kata kerja. Yang practice C adalah noun. Maksudnya kalau yang S adalah latih, berlatih. Kalau yang ada C, noun, iaitu latihan. I have football practice. So, kamu gunakan yang C, latihan bola sepak. Kalau saya nak berlatih petang ini, I want to practice this evening, awak gunakan yang ada S. Sebab saya nak berlatih. Kata kerja. Faham tak, Luqman? Faham. Faham Okay, tu beza dia. Okay, so they work together to write a script and practice within 2 hours. Nak padam ni. Okay, so lepas tu selain after that apa Cikgu dah lupa lah. Kamu tengok ada tak dekat writing book tu? Yang penanda wacana yang kamu salin hari tu? Ada tak selain after that? Cuba tengok balik. Banyak sangat dah ni. Ada tak? Tak ada. Ni. Okay, ada tak after that? Korang pun tak nampak? Tak ada? Tak jumpa Tak ada lah. Tak jumpa Luqman? Saya tak tahu mana bendanya. Dia awal-awal dulu. Dia pakai inclusive device Yes. Currency device. Ada tak? Sekejap. Hazmatul ada jumpa tak currency device untuk selepas itu? Sebab kita duk guna after that je. Tak ada je, tak jumpa jap. Tak jumpa. Kalau macam tu terpaksa lah guna lagi satu Moreover tapi yang ni. Moreover macam tak sesuai sebab moreover tambahan pula. So tak sesuai tambahan pula mereka mempersembahkan drama masing-masing. Macam tak kurang sesuai. Tambahan pula macam lebih pada kamu nak tambah point. Okay.
Okay, ada lagi satu selepas itu tapi dia macam kurang formal, so I don't really like to use it in report. Okay, tapi tak apalah, kita gunakanlah. On the other hand lah. No. Then. Okay, then pun maksudnya selepas itu. Oh. Okay, on the other hand, kalau kamu nak beritahu yang kontras, macam contohnya kamu nak kata playing games has many advantages. On the other hand, there are some disadvantages. Okay, sebaliknya ada juga keburukannya. Okay, kamu nak beritahu benda yang kontra. So ini bukan kita nak beritahu benda yang kontra, kita nak beritahu apa yang berlaku lepas tu. Okay. So they work together to write a script and practice within 2 hours. Then mereka mempersembahkan. Okay, mempersembahkan, we can use the word perform. Again, past tense ya sebab dah berlaku, so performed. Perform, mereka punya drama, dia drama. Selalu orang berlakon dekat mana? Stage. Very good. So, on stage. Okay. Lepas tu apa berlaku? Lepas dah present, apa akan ada apa pula? Ni macam pertandingan kan? So kalau pertandingan mesti ada apa? Siapa yang akan pilih pemenang? Juri. Juri. Okay, so kita kat program sekolah kan, so jurinya tak ada siapa lah, cikgu je lah kan. Okay. Okay. The teachers, okay, guru-guru. Mengumumkan, you can use the word announce. The winner of this competition or this activity. Mana yang sesuai? The winner of this competition. Kan? Macam lebih pada competition. Okay, done. So kita dah ada cukup 2 aktiviti. Okay, so setakat ni kita dah ada 3 perenggan. Okay, 1 general info, aktiviti 1, aktiviti 2. Apa lagi yang dia nak dalam soalan selain aktiviti? Tengok balik pada soalan apa yang dia nak selain aktiviti. Aktiviti kita dah siap dah. Dah ada 2 perenggan. So lepas tu ada apa? Apa yang ahli belajar? What members learn from the camp? So, kalau kamu ahli, apa yang kamu akan belajar? I learn how to what? How to work together with a team. Okay. How to work in a team. Okay, kita belajar cara untuk bekerja dalam kumpulan. Okay, lepas tu kan bahasa kan kita mestilah belajar banyak perkataan baru. Okay. Learn a lot of new words. Okay, tadi yang aktiviti terakhir tu belajar tulis skrip. Okay. Write a script. Okay, so dah ada 3. So dah cukup dah. Alright. Okay. Ni yang aktiviti kedua ni, kita nak terus sampai habis. Finally, kita habiskan dulu. Kita habiskan dulu cerita apa yang berlaku. Finally, semua orang balik rumah lah kan? The camp itu dia apa Camp itu dia apa
ditutup. Finally, the camp was over lah. Okay, dah habis. Pada pukul tadi dia nak jangka habis pada pukul 3, 4 petang kan. Kita habis lewat sikit lah. Okay, at 4:30 PM. Okay, so kita dah siap laporan pasal aktiviti. Awak salin dulu. Yang perenggan ke-3. Okay, copy this down first. Okay, if you have finished, you can raise your hand. Teacher. Yes? Kalau then tu tukar dengan furthermore boleh tak? Furthermore, they perform their drama on stage. Tu saya kata tadi, benda macam furthermore, moreover, in addition tu, dia lebih pada nak tambah point. Tapi kita sekarang ni, kita macam lebih pada menceritakan apa berlaku lepas tu. So dia macam kurang sesuai. Okay. Tapi, macam saya kata sebelum ni, kalau kamu macam tak boleh nak ingat lah apa benda, kamu guna je. Sebab bila kamu guna penanda wacana, kita boleh kasih markah lah untuk penggunaan walaupun kurang sesuai. Okay, kalau tak ingat nak guna then ke after that ke, guna je apa yang kamu tahu. Okay? Yes. Teacher, there's a word missing. Letter What? missing. What? Script and practice. Oh, ya. Terpadam lah tadi. Okay. They work together to write a script and practice within 2 hours. Then they perform their drama on stage. The teacher announced the winner of this competition. Teacher, kita English ambil yang British punya. Ya. Dia macam ni tau. Kita ikut Lesson. British tapi sebab sekarang ni cerita movie semua American kan. So dia decide kalau awak nak tulis karangan, awak nak pegang yang mana? Awak nak pegang mazhab British ke awak nak pegang mazhab American? So you have to choose. Tapi memang sejak sekolah rendah memang kita dah terbiasa dengan British. Perkataan yang kita gunakan selalunya British. Tapi itulah sebab media, movie, cerita, drama semua dari Amerika. So kita pun terikut juga. So kita ni macam dua-dua kita guna. Sebab kadang dia macam ada ayat yang berubah, macam colour, perkataan. Ya, that one. Yang itu kalau boleh awak stick pada British je. Sebab British selalu awak kata colour tadi kan. Okay. So this is British. Okay, BR, British, E, English. Okay, kalau American, English. Okay, American dia malas nak tulis U. Okay. Lagi satu, kalau perkataan yang ice, realize, menyedari. Kalau American dia suka gunakan Z. Tapi saya pun lagi suka yang Z ni sebenarnya. So, I don't know. Okay. So you have to choose awak nak pegang mazhab mana satu. Okay. Kalau tercampur dua-dua tak That's apa. why. Dia tak, pada saya macam tak ada benda sangat pun. Tapi ada setengah pemeriksa ni dia macam strict sikit. Dia macam taksub sikit kat bahasa British. So awak berdoa lah. Tak dapat pemeriksa macam tu. Okay. So I think it doesn't really matter because it's still English, right? Yep. Okay. So dah siap tak semua? Dah. Alright, Fauzan finish. Hazmatul? Hazmatul? Okay, done. Then Okay. Then Okay. So now we go to the second last. Sebab selalu untuk yang ini kita nak 5 perenggan. So memang cukup lah. 1 pendahuluan, 2 untuk aktiviti, 1 nanti untuk apa yang kita belajar, apa yang member tu belajar. Dan last kali adalah penutup. Okay, penutup. Alright.
So let's go to the apa yang kita belajar, learn. Okay. So macam mana nak mulakan ayat? Okay, sepanjang camp ini, okay, sepanjang throughout. Okay, throughout the camp. Okay, sepanjang camp ini, peserta kan yang belajar, okay. The participants okay, telah belajar have. Tadi Luqman kata belajar bekerja sama, bekerja dalam kumpulan. The participants have learned. Okay, telah belajar. Okay, learn ni pun sama. Kadang-kadang kamu akan jumpa yang versi ED. I think it's the same. Okay. So ikut kamulah, kamu suka ED ke suka T. Okay. The participants have learned how to work in a team. Okay, how to work in the team. Bila yang mereka belajar nak bekerja dalam kumpulan ni? When doing some activity. What activity? When they were, kita cakap sentuh pasal aktiviti pertama tadi. When they play the language games dalam kumpulan, in groups. Okay, how to work in a team apabila mereka main language game dalam kumpulan. So kat situ mereka belajar cara bekerja dalam kumpulan. Okay, next. Apa tadi? Belajar bahasa baru. Kat sini kita nak tambah point. Kat sini yang awak boleh guna moreover, furthermore, okay, in addition. Okay, kita gunakan furthermore. Furthermore. Okay, remember furthermore. Setiap syllable tu dia ada R. Okay, untuk furthermore jangan tertinggal R. Okay, furthermore, they also learn a lot of new words. Okay, mereka juga belajar banyak perkataan baru. Okay. And then last tadi apa? Hazmatul kasih, saya dah lupa dah. Tak apa, awak salin dulu. Cikgu nak fikir sekejap. Apa Hazmatul kasih? Nak scroll malas pula pergi atas. Furthermore, they also learn a lot of new words. And then, sungguhlah lupa. Okay, nak pergi atas sekejap. Okay, write a script. Bukan Hazmatul kasih, saya yang kasih tadi. Okay. Okay, yang terakhir, lastly. So, apa yang mereka belajar yang terakhir? Lastly, they learn how to write a proper. Proper ni maksudnya yang betul ataupun yang elok. Okay, a proper drama script. Okay, belajar menulis skrip drama. Okay, so this is our
paragraph for what they learn from the camp. Okay, if you have finished, please raise your hand. Kita pergi pada yang terakhir sekali. Perenggan terakhir. Okay, Luqman finish. Okay, Hazmatul also finish. And Fauzan finish. Okay, let's go to the last one. Okay, perenggan penutup. So, closing. So, untuk closing, kalau report, kita kena simpulkan lah. Okay, so you can use in conclusion. Okay, in conclusion, okay, camp ini berjaya ke tidak? Okay, camp ini berjaya lah kononnya. The camp was a huge success. Okay, kejayaan yang besar. Okay. Okay, ini kan kita boleh ikut apa nama? Formula CYA. So kita dah conclude, kita dah simpulkan the camp was a huge success. Lepas tu why? Kenapa benda ini penting? Okay. Kenapa English camp ni penting? Okay, saya kasih isi terus. Camp ini penting sebab pelajar boleh belajar bahasa Inggeris dengan cara yang seronok. Okay. It is important. Okay, sekarang kita tengah buat yang why tau. Isi untuk why. Okay, why is it important? Okay, kenapa camp ni penting? So, it is important because apa? It is important because students, okay, pelajar boleh belajar bahasa, can learn English the fun way. Okay, dengan cara yang seronok. Okay, so finish with C, finish with Y. Alamak, sekejap. Finish with C, finish with Y. So kita ada A, action. Okay, untuk action kat sini macam okay, action apa yang kita perlu buat? Okay, so maksud apa yang kita perlu buat berkaitan dengan camp ni? Okay, contohnya kita kalau boleh nak camp macam ni diadakan lagi. Okay, so action lah kan. Kita nak camp ni kalau boleh diadakan lagi. Okay. It is hope, diharapkan. It is hope that yang, okay, similar. Similar maksudnya sama. Similar camp maksudnya camp yang sama. Okay, so saya harap awak boleh faham lah ayat ni. It is hope that, diharapkan bahawa similar camps, camp yang sama, boleh diadakan, boleh dianjurkan pada masa hadapan. Okay, boleh, can be, anjurkan saya kata tadi gunakan perkataan organize. Pada masa hadapan, in the future. Alamak, tak boleh nak titik. In the future. So, action lah juga kan? Okay. So, untuk penutup report, kamu boleh ikut formula CYA. Okay. Apa aku buat ni?
CYA. Okay, conclude and then why important and then action. So kita dah cukup tiga ayat. So this is the closing. Inilah penutup untuk awak punya report. Okay, salin dulu. Lepas tu kita pergi pada yang last sekali dalam report iaitu reported by. Ini adalah salah satu format. So it is important. Okay, salin dulu. Habiskan salin dulu yang penutup ni. Okay, Hazmatul done. Okay, Fauzan finish. Luqman finish? Yes. Okay. So, last one. Kita kena dekat belah kiri. Okay, so ingat macam kalau bahasa Melayu masih ada tulis surat rasmi, surat tak rasmi ke? Ada tak tulis surat lagi bahasa Melayu? Bahasa Inggeris tak ada dah. Tulis surat. Surat rasmi. Ada tak bahasa Melayu? Tak ada kot. Tak ada juga. Okay, tak apa. Untuk yang rasmi, formal, okay, report ni lah. Dia selalunya akan ada di belah kiri. Okay, so dekat belah kiri, rapat ke kiri tau. Okay. Lepas dia habis perenggan terakhir tadi. Okay, kamu tulis reported by, dilaporkan oleh. Okay, and then you sign your name. Sign. Buat sekarang. Okay, reported by. And then you sign your name. Sign lah apa-apa rupa sekalipun. And after that, write your full name. Okay, tulis nama penuh awak. Okay, macam saya tulis nama sendiri je lah. Okay, tulis nama penuh. Lepas tu, jawatan awak apa? Nak tahu jawatan awak apa? Pergi balik pada soalan. Okay, dekat soalan ada tulis tak jawatan? Ada. Jawatan apa? Sekretari. Secretary. Okay, pergi balik bawah. Okay, tulis dekat sini, secretary. Ini kalau dia kasih jawatan. Kalau dalam soalan tak kasih jawatan, awak tulis nama je lah, dah cukup. Okay. Dan kalau awak dari persatuan apa, boleh tulis di bawah tu. Tapi sebab ni dia dah kasih jawatan, kita tulis jawatan kita apa. Secretary. Okay, secretary ni setiausaha. Setiausaha apa? So, English, language, English Language Society. Okay, so that's all. Ada soalan? Tak, nama tu kena tak kurungan ke? Kalau yang saya tengok sekarang ni, dia tak letak dalam kurungan. Awak letak dalam kurungan pun rasa tak ada masalah. Asalkan ada benda tu kat situ. Okay, tapi setakat yang saya tengok dekat buku rujukan ni, dia tak ada letak dalam kurungan. Sebab kalau BM dia buat kurungan. Dia letak kurungan itulah. Tak apa, sebab buku rujukan pun kadang-kadang banyak mazhab dia. Tak apa, yang kali ni kita tak payah letak dulu. Kalau terjumpa nanti baru kita tengok balik lah. Okay? Jangan risau, kalau terletak kurungan time exam nanti pun tak ada masalah. Sepatutnya lah. Tapi jarang dia tolak markah dekat ni sebab asalkan ada dilaporkan oleh siapa, dah ada tajuk tu, dah kira format untuk laporan. So no problem. Okay. Okay, so faham tak apa yang kita belajar hari ni? Yes. Okay, so today you learn how to write a report.
Okay, so daripada soalan, kamu tahu apa benda yang kamu nak tulis. So, apa yang perlu ditulis tu kamu masukkan dalam perenggan. Okay, so semua sekali ada 5 perenggan. Okay, 1 untuk pendahuluan, 1 untuk penutup. So, ada 3 dekat tengah-tengah tu kamu yang tentukan. Perenggan ni nak tulis apa, perenggan ni nak tulis apa, perenggan tu nak tulis apa. Okay, so I think that's all for today. So, any question? Tak ada soalan Tak ada. Okay, so kejap nak ambil kehadiran. Tadi siapa yang ada kamu nampak? Harith. Puteri dia masuk sekali je awal-awal. Okay, tadi saya nampak Syamina. Lepas tu ada Harith Ya. Puteri pun ada. Okay. Damia. Oh, ada Mia. Banyak korang masalah ni ke? Line tak clear ke? Line Malaysia Bilight. Okay, Fauzan. Siapa lagi ada? Ada tak perasan lagi siapa yang ada masuk? Dah, ni je lah kot. Tu je kot. Tu je kot? Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tu je lah. So we will end our class today. Thank you for joining. Okay guys. Thank you. Thank you, teacher. Bye-bye.